Salahuddin Al-Ayyubi. Kisah ketinggian akhlak Nasir Salahuddin terhadap pemimpin-pemimpin asing yang juga musuhnya masyhur diceritakan. Ketika peperangan sedang berlangsung, Raja Richard telah jatuh sakit. Lalu Salahuddin telah mengirimkan buah-buahan segar, air yang dingin dan juga seorang doktor untuk merawatnya. Terharu dengan ketinggian budi Salahuddin, akhirnya perjanjian damai ditandatangani pada 1 September 1192 Masihi. Ini merintis kepada gencatan senjata secara menyeluruh antara tentera Salib dengan tentera Muslimin pimpinan Nasir Salahuddin. IKIM FM. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa juga, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Dalam menilai keadilan dan keharmonian dalam hidup bermasyarakat, kita seringkali terlupa akan sifat emosional, keterlaluan dan mementingkan diri sendiri. Tindakan tanpa dibatasi dengan kewarasan dan rasional yang bertunjangkan keadilan akan membawa kepada persengketaan. Bukankah hidup ini lebih indah dengan bertoleransi sesama insan? Dari IKIM FM, ikhlas untuk anda. Kita kembali saat ini. Yap. Segmen yang bukan sekat saya tapi ramai yang teruja sebenarnya. Kita kembali untuk segmen Rahsia Alam bersama dengan Dr. Suri Rowi, seorang saintis, kita juga boleh sebut pakar antioksidan daripada Mardi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Alhamdulillah. Baik Doktor, kali ini seperti biasa Doktor bersama dengan kita juga, bersama dengan pokoknya. Pelbagai jenis pokok yang Doktor bawa dan juga bahan-bahan lain juga turut bersama dengan kita untuk Doktor terangkan bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar. Untuk tajuk pada petang ini, Doktor nak ceritakan mengenai gula berkhasiat tapi bukan racun. Sebab ramai ingat bila gula racun lah tu. Bila sebut gula boleh kencing manis, buat mudarat. Tak ada yang positif tentang gula ni. Baik, di awal ni mungkin Doktor boleh terangkan secara ringkas tentang bahan manisan, Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih IKIM, terima kasih DJ Syafiq, DJ Siti. Alhamdulillah kita bersiaran lagi. Kali ini mungkin tajuknya agak unik sikit tentang gula berkhasiat dan bukan racun. Nah, sebab kalau kita sebut gula, rata-rata orang akan terfikir racun kan, tapi sebenarnya tak. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok kan, seperti biasa sebelum saya terangkan lebih lanjut tentang gula kan, kita rujuk dalam Al-Quran. Dalam surah Baqarah surah 2 ayat 57 yang antara lain Allah sebut kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa zallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Okey, kalau tengok dalam ayat ni dalam surah Baqarah ayat 57, antara lain Allah menyebut kan, wa zallalna dan telah meneduhkan kami, alaikum atas kamu, al-ghamam maknanya awan itu. Mana ayat ni cuba cerita tentang Bani Israel, macam mana Allah teduhkan awan untuk semasa dia menggembara. Satu nikmat yang Allah bagi pada Bani Israel. Dan Allah kata wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan telah menurunkan kami atas kamu manna dan salwa itu. Kan?
Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kamu daripada yang baik-baik apa yang kami telah rezekikan akan kamu, kan. Wa ma zalamuna, dan mereka tidak menzalimi kami. Allah kata walakin kanu anfusahum yazlimun, dan akan tetapi mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Jadi daripada ayat ni, antara nikmat yang Allah beri pada Bani Israel ialah manna dan salwa. Kan? Soalnya ialah apakah dia manna dan salwa? Apakah dia manna dan salwa? Dan untuk tahu apakah manna dan salwa, kita merujuk dalam hadis. Dalam hadis Sahih Bukhari, iaitu jilid ke-6, hadis nombor 4478, yang mana Rasulullah SAW bercerita tentang apakah dia manna dan salwa. Dan dari hadis tu menceritakan tentang Mujahid berkata, al-manna adalah sejenis gam yang manis. Okay. Dan as-salwa adalah sejenis burung, yang dia seperti burung puyuh lah. Dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, kam'a, yakni truffle, adalah seperti al-manna. Dan airnya adalah penawar untuk masalah mata. Dan daripada hadis ni, manna sebenarnya seperti truffle. Truffle yang mana rasanya manis. Tetapi ramai sekarang menganggap bahawa manna adalah gam Arabik. Kan? Salah tu ya. Yang mana gam Arabik. Bukan gam Arabik. Memang kalau kita rasa kan gam Arabik tak manis. Tak manis. Dan kat sini kan ni adalah contoh truffle. Okey, doktor tunjuk raja tu punya. Raja. Ini adalah contoh truffle. Truffle dia seperti cendawan lah yang dalam tanah. Punya rasa manis. Itu. Okeylah, itu bulat-bulat warna coklat gelap pendengar. Bagi yang tak dapat tengok kita di FB Go Live, dia bulat-bulat. Okey. Ya, dia dalam tanah sebenarnya. Dalam tanah dan mempunyai rasa manis. Sedangkan gam Arabik tidak rasa manis sebenarnya. Wallahu alam. Betul, sebab kita banyak tengok setengah pengusaha produk dia kata okey, bila mengusahkan produk berasaskan mana, dia kata mana tu nama lainnya ialah gam Arabik, tapi sebenarnya tidak. Bukan. Ya. Kita ada saintis yang nak mengkaji sebenarnya. Dr. Suri, saintis pemakanan sebenarnya. Okey, anda boleh tonton kami secara langsung di FB Go Live. Kalau nak tanya soalan, boleh di mana, Syafiq? Boleh ke di FB IKIM FM juga, dan anda boleh ke talian WhatsApp konti di 01129004 004. Okey. Di konti ni berapa pendengar, kalau anda tonton kami share live, doktor ada bawa 2 jenis pokok. Nanti kita akan terangkan pokok apa. Dan doktor ada bawa satu bekas buah pun, buah apa nanti doktor akan terang. Dan juga satu bekas lagi gula. Gula apa pun doktor akan terang. Okey, salah satu penyebab yang menyebabkan orang dapat kencing manis atau kita sebut diabetes adalah tabiat pemakanan yang tak sihat, seperti pengambilan gula yang berlebihan. Jadi doktor dah bawa contoh gula tu, doktor. Apakah jenis-jenis gula yang elok untuk pesakit kencing manis? Okey, terima kasih DJ Siti. Soalan yang bagus untuk kita tahu sebenarnya. Gula-gula yang bagus untuk pesakit kencing manis. Contohnya gula ni dibahagikan kepada beberapa jenis. Contohnya adalah seperti gula biasa. Gula biasa contohnya seperti sukrosa, gula yang kita ambil setiap hari. Seperti glukosa, kan, laktosa, fraktosa, gula-gula buah lah. Dan selain daripada itu, di antara contoh gula lain adalah seperti gula terubah suai, contohnya karamel. Itu juga adalah contoh gula. Dan gula juga dibahagikan pada gula asli ataupun madu lebah contohnya. Gula Melaka, gula ni contoh gula Melaka lah. Boleh tunjukkan? Okay. Gula Melaka kan. Kalau tengok ada macam-macam warna kat sini. Ada yang color warna gelap, ada warna terang, ada sederhana gelap dan sebagainya. Ini contoh-contoh gula Melaka. Dan juga gula tiruan. Gula tiruan ni contohnya seperti aspartim, seperti sakarin, seperti sulkaros. Dan ada juga gula dipanggil gula alkohol. Ada. Maknanya bukan gula tu dicampur dengan alkohol. Tak, sebab gula tu dia melalui satu proses dipanggil penghidrogenan, dan dia dipanggil gula alkohol. Contohnya seperti xylitol yang banyak contohnya dalam ubat gigi, dalam chewing gum. Kan? Masih dengar tu xylitol. Xylitol, dan sorbitol, mannitol dan sebagainya. Itu pemanis tiruan. Itu adalah jenis pemanis tiruan. Baik. Itu jenis-jenis gula. Okey, kalau antara banyak-banyak gula, doktor, yang manakah sesuai untuk pesakit diabetes? Sebab gula ni penting juga untuk badan kita kan. Untuk bagi tenaga. Untuk bagi tenaga. Dan untuk makanan bakteria baik dalam usus besar kita sebenarnya gula ni. Dan gula yang sesuai untuk pesakit diabetes sebenarnya adalah gula yang mempunyai indeks GI ataupun glucose index yang rendah. Glucose index ni ialah dia mengukur kadar gula dalam darah seseorang bila seseorang itu mengambil sumber manis, contohnya gula ataupun karbohidrat, dan diukur dalam masa 2 jam lah.
Dan untuk orang kencing manis sebenarnya, gula yang bagus diambil adalah gula madu. Gula madu. daripada Gula madu. dalam madu tu. Madu gula dalam madu ataupun madu sajalah maknanya. Dan madu ni mempunyai indeks GI yang rendah, dalam 25. Biasa indeks GI ni dibagi kepada 3 kategori. Kalau rendah maknanya kurang dari 55. Kalau dia sederhana maknanya 56 hingga 69. Dan kalau tinggi dia lebih daripada 70. Dan untuk orang kencing manis atau diabetik tidak sesuai mengambil sumber gula yang lebih daripada 70. Dan selain daripada itu, contohnya gula Melaka ataupun daripada kelapa kan. Ini GI dia dalam 34, berbanding dengan gula biasa yang kita minum adalah dalam 60 hingga 75. Jadi untuk orang kencing manis memang kena elok ambil gula, orang kata gula Melaka berbanding dengan gula biasa. Okey. Sebab dalam gula Melaka ni kandungan fraktosa dia agak tinggi dalam 45%. Tapi dia berbanding dengan gula biasa lah. Tapi soalnya ialah macam mana nak dapatkan gula Melaka yang asli. Sebab macam-macam. sekarang ni pun macam-macam kan. Ada gula Melaka tiruan kan. Betul. Dan baru ni saya sempat mencari beberapa sampel gula Melaka. Dan saya telah dapat kenal pasti gula Melaka asli dan gula Melaka tiruan. Doktor nak tunjuk graf tu pendengar. Okey. Kalau jika gula Melaka asli, kita akan dapat banyak khasiat dia. Wave dia banyak. Dia punya peak ataupun peak dia akan banyak atau bukit-bukit dia banyak. Gula Melaka yang asli. Ni asli. Berbanding dengan gula Melaka tiruan, kalau tengok kat sini, kan? Dia hanya ada satu saja. Yang ni pun dipanggil gula hangus. Gula hangus. Maknanya besar kemungkinan pengusaha dia menggunakan gula biasa dan dimasak dengan suhu yang tinggi sampai jadi warna hitam dan kelihatan seperti gula Melaka asli. Macam tu. Gula Melaka ni dia bagus juga sebab kadar kalsium dia tinggi. Zat besi juga tinggi dan sangat baguslah untuk orang kata bukan saja pesakit diabetes tapi untuk kita pun bagus untuk kesihatan kita lah. Jadi maknanya yang kalau nak minum, nak ambil bahan yang bersumberkan gula, yang nombor 1 terbaik madu, yang kedua gula merah, yang ketiga gula perang, yang keempat gula biasa, gula pasir putih tu. Betul. Gula merah dah ada apa dalam tu, doktor? Okey, gula merah dia orang kata terkandung dalam kumpulan panggil molasses. Molasses asalnya ialah daripada gula tebu. Gula tebu, apa yang berlaku adalah bila diproses, kan, bahagian yang akhir tu adalah gula pasir biasa. Dan gula merah ini adalah kira bahan sampingan, bahan yang tidak dipakai atau dibuang dan biasa dibagi makanan ternakan. Tapi sebenarnya gula merah yang banyak khasiat. Maknanya banyak sihat binatang ternakan punya. Betul. Binatang ternakan dia senang. Tapi perkara ni ialah dalam gula merah ni dia ada kadang-kadang dia tercemar dengan benda asing. Contohnya tercemar dengan herbicide kan, racun rumpai, pesticide dan kadang-kadang ada sulfur dioksida. Ini yang dilaporkan di luar negara lah, tentang gula merah. Tapi seandainya kita dapat gula merah daripada sumber tempatan, daripada sumber-sumber organik, itu lagi bagus untuk kita sebenarnya. Sebab khasiatnya banyak gula merah tu sebenarnya. Okey. Saya nak doktor terangkan kepada saya dan pendengar, contoh gula Melaka yang doktor ambil tu ada macam-macam color tu, doktor. Okey. Apakah beza dia? Macam nak beza? Okey. Kalau saya dah kaji melihat apakah bahan berkhasiat dalam gula, terutamanya gula Melaka. Sebab kalau kita tengok kat sini kan ada macam-macam warna. Pertama warna kuning, sederhana coklat dan satu lagi warna gelap. Hasil kajian saya menunjukkan bahawa gula Melaka yang banyak khasiatnya adalah warna kuning. Bila dia warna gelap, maknanya bahan berkhasiat tadi terbakar. Hangus membentuk satu benda lain yang dikenali sebagai HMF lah. Atau hydroxymetafurfural. Maknanya kalau kita banyak makan HMF ni tak elok untuk kesihatan kita. Maknanya yang terbaik kalau dapat ambil yang jangan warna terlalu gelap macam tu. Ambil yang color dia jernih. Jernih ataupun sederhana perang. Okey. Jadi pesakit kencing manis banyak ambil gula Melaka. Okey. Okey. Mungkin juga Siti nak tanya dengan Dr. Suri, apakah sumber lain juga yang kita boleh dapat, yang kita boleh berikan rasa manis ni, doktor? Okey. Banyak sumber lain yang boleh memberikan rasa manis untuk kita sebenarnya. Terutama bila kita duduk di Malaysia ni, kita sangat-sangat bersyukur sebenarnya. Banyak sumber kita. Contohnya kan pokok lemba. Pokok yang lemba. Doktor bawa ni. Yang tinggi macam ala-ala pelepah macam pokok kelapa tu, pokok lemba. Pokok lemba.
Pokok lemba ni biasanya didapati di kawasan-kawasan yang agak redup. Contohnya di bawah pokok getah. Ada banyak. Bawah pokok getah. Dan pokok ni dia menghasilkan manisan pada bahagian pangkal pokok ni. Dan ni adalah contoh manisan. Kita boleh bukakan dia, tunjuk di Itu kamera. apa tu? Buah lemba. Buah lemba. Oh, dia ada buah. Okey. Okey. Ini adalah contoh manisan daripada lemba, kan. Kebaikan lemba ni ialah bila kita makan, kita akan rasa manis. Bukan saja orang kata makan benda manis, tapi kalau kita makan benda yang pahit contohnya, benda yang masam, semuanya jadi manis. Mana kata contoh saya gigit buah lemba tu rasa dia manis. Lepas tu saya makan petai ke apa benda ke, semua jadi manis. Semua jadi manis. Oh gitu. Dia jadi manis. Sebab dalam boleh menukar rasa sampai. Boleh menukar rasa kita macam tu. Ini kelebihan buah lemba lah. Dan dia berbanding dengan gula, kebanyakannya yang memberikan manis adalah contohnya monosaccharid, kan, atau polisaccharid yang memberikan rasa manis. Tapi lemba ni yang memberikan rasa manis ni adalah protein, dipanggil kurkulin dan juga mirakulin. Ini adalah dua jenis protein yang ada dalam lemba yang memberikan kita rasa manis dan memberikan kita makan apa yang pahit atau yang masam, semua jadi manis. Okay. Makan mengkudu pun manis. Mengkudu pun jadi manis. Makan buah lemba dulu. Yang pahit tu tukar jadi manis, doktor. Okey. Selain pokok lemba dan buahnya tu, apa lagi sumber yang memberi rasa manis? Pokok apa lagi? Ini adalah contoh pokok stevia. Ini tengah saya hot dulu sekarang ni, stevia palsu ni. Betul. Pokoknya. Siti dan juga para pendengar doktor, saya dulu ingatkan stevia tu satu perkara baru ataupun satu penemuan baru yang berkaitan dengan pemanis. Rupa-rupanya dia asal daripada pokok. Saya baru tahu sebenarnya. Kita tapi dah rasa tahu pendengar, tadi doktor suruh makan sikit daun ni memang manis. Macam madu. Okey, doktor silakan doktor. Okay. Stevia, ada apa dengan pokok stevia? Pokok stevia ni sangat istimewa. Antaranya ialah bila saya buat kajian literature, ada seorang buat PhD khusus dalam stevia saja. So maknanya banyak data stevia sebenarnya. Dan bahan utama dalam stevia ni, dia bukan macam glukos ke fraktos dan sebagainya, tapi dikenali sebagai steviocyte dan juga ribaudioside. Ini adalah contoh bahan utama dalam stevia. Kalau nak ukur kemanisan stevia ni, dia 150 kali lebih manis berbanding dengan gula sebenarnya. Kandungan dia, kemanisan dia jauh lebih manis daripada gula. Cuma kadang-kadang rasa manis ni dia datang lambat sikit. Lepas kita makan, tunggu sekejap baru dia rasa manis macam tu. Dan satu lagi ialah bila banyak makan, dia ada rasa pahit sikit. Jadi stevia yang asli sebenarnya dia akan ada rasa ni semua, terutama rasa pahit sikit. Kalau stevia tu asli. Dan stevia ni dia kaya dengan asid folik. Maknanya baik untuk orang wanita dan juga untuk kita juga lah, untuk lelaki. Dan juga tinggi dengan vitamin C. Dan apa yang menarik adalah bila saya buat kajian stevia ni, saya jumpa ada satu bahan berkhasiat yang dikenali sebagai pyrogalol. Pyrogalol ialah bahan berkhasiat yang terhasil kalau kita minum teh hijau. Okey. Ianya dihasil dalam perut kita, dalam usus besar kita. Banyak dalam stevia. Jadi, kalau kita buat teh hijau campur dengan stevia, khasiatnya akan berganda-ganda. Kebaikannya akan banyak. Teh hijau campur pula dengan stevia. Betul. Okey, baik. Siti, kita mungkin. Okey. Maknanya kalau saya nak kata raja gula, stevia lah. Betul, raja gula stevia. Kita dah banyak tahu. Itulah raja gula dia. Okey, itu raja gula Siti. Stevia. Saya. Okey. Apa lagi bahan lain yang ada dalam stevia ni, doktor? Bahan lain banyak dalam stevia. Contohnya bahan-bahan antioksidan yang kalau saya sebutkan kat sini hanya boleh didengar, kalau nak diulang mungkin agak sukar. Istilah sainsnya agak sukar untuk diulang balik. Contohnya bahan seperti monocafeoyl quinic acid. Memang payah sebut. Dicafeoyl quinic acid. Cafeoyl feruloyl quinic acid dan juga cafeoyl shikimic acid. So ini adalah antara bahan-bahan berkhasiat dalam stevia. Jadi amalkan stevia, insya-Allah kita akan sihat. Mana orang yang sakit pun jadi sihat, dan orang yang sihat akan insya-Allah terus kekal sihat lah. Bagusnya stevia ni dia tak ada kalori. Walaupun dia manis 150 kali ganda, tak ada kalori langsung. Zero kalori. Zero kalori. Itu kebaikan stevia. Dan dalam stevia ni ada satu bahan dipanggil fructooligosaccharides untuk kesihatan usus besar kita. Untuk kesihatan usus besar. Dia sebagai prebiotik. Jadi kalau dapat amalkan stevia ni memang insya-Allah kita akan sihat lah. Kan? Sebab susah nak dapatkan stevia yang asli di pasaran. Kita tanam je lah pokok, dia senang.
Ya, kalau dapat memang Boleh proses minum sendiri green ke, tea, doktor? petik selai dulu letak dalam green tea. Sihat Boleh lah tu. proses sendiri, doktor? Boleh. Kalau kita tanam pokok stevia ni di rumah kita dan boleh gunakan sepanjang seharian kita, doktor? boleh. Contohnya kita nak ambil, just ambil selai 2 helai, dah cukup manis dah. Ataupun kita keringkan, Okey. jemur di bawah matahari pun kering dan kita boleh gunakan setiap kali. Dan dia mudah ke untuk ditanam, doktor? Sesuai dengan iklim macam mana, doktor? Tempat redup. Dia Redup dalam ke? keadaan yang tidak terlalu panas sebenarnya. redup. Mungkin agak-agak redup dan kita hanya memerlukan patahkan ranting dia dan cucuk pada tanah dan insyaAllah dia akan hidup. Tak payah ada akar sangat dia. Tak payah, nanti dia akan berakar sendiri dan insyaAllah akan hidup lah. Cuma sekarang ni perkaranya kalau nak beli produk stevia pun kita agak risau kan sebenarnya kan, Saya. macam-macam sekarang ni kan. Lebih baik kita amalkan daun stevia. Baik. Tanam sendiri. Carilah kat nursery. Banyak cakap nak pokok stevia, ada dah tu. Baik, doktor. Kita juga baru-baru ni di Kementerian Kesihatan ada maklumkan juga pasal mengenai isu stevia tiruan ni, doktor kan. Mungkin doktor boleh berikan sedikit komen dan juga ulasan berkaitan dengan isu tersebut, doktor. Okey. Memang kita sebagai saintis agak terkejut lah dengan isu ni berlaku sebab kita nampak kebaikan stevia ni memang banyak. Terutama untuk kesihatan diri dan kesihatan perut dan juga banyak kebaikan-kebaikan lain. Tapi perkaranya ialah apa yang berlaku ialah terdapat stevia tiruan di pasaran. Dan seperti mana dalam surat akhbar baru ni, antara 10 produk stevia yang dilaporkan kesemuanya tidak asli. Dan ini kajian yang jika tidak silap saya, kajian yang dilakukan oleh Universiti Putra Malaysia dan juga UTHM. Dan saya sempat juga buat analisa apa yang berlaku sebenarnya pada stevia ni dengan saya mengkaji produk-produk di pasaran dan membandingkan dengan khasiat daun stevia itu sendiri. Dan kalau kita lihat kat sini, dan saya contohkan graf kat sini, ini adalah stevia asli. Dan kalau kita lihat, dia punya bahan berkhasiat ni memang banyak. Seperti mana yang dilaporkan sebelum ni oleh penyelidik luar negara, bahan berkhasiatnya memang banyak stevia ni. Berbanding dengan stevia tiruan, kan? Kalau kita lihat stevia tiruan, hanya ada satu je. Ini adalah bahan kimia, bukan bahan berkhasiat. Satu je pik dia. Kalau tengok dekat. Dan tak memberikan apa-apa kesan langsung, doktor. Dia mungkin memberikan kesan negatif. Sebab saya pernah... Sebab itu bahan kimia. Sebab bahan kimia. Dan saya pernah mengamalkan produk stevia. Bukan mengamalkan, saya cuba kan. Masa tu silap sebab saya tak uji di makmal dulu baru saya minum kan. Tapi bila saya minum stevia tiruan. jadi telinga saya berdesing hampir sebulan. Macam tu. So maknanya itu antara perkara yang berlaku lah. Jadi cara terbaik ialah tanam pokok stevia dan kita terus insyaAllah dapatkan manfaat yang banyak sebenarnya. Kan kalau kita tanam dekat, ada kita tengok ni sekarang ibu-ibu kita suka tanam dekat bahagian dapur tu, ada pasu-pasu comel-comel kecil-kecil kan, letak sekali pokok stevia kalau dapat hidup kat situ sebab dia kena suasana yang redup kan, doktor. Betul, dia nak suasana yang redup. Macam tu. Okey, Siti, kita nak rehat seketika. Kita kembali selepas ini dan saya dah ada senarai dah pokok-pokok apa saya nak beli. Syafiq ada ke tidak daripada pokok yang wangi tu? Pokok apa? Kesidang. Pokok kesidang tu semua dalam Saya senarai tetap saya. dengan daun pandan dan pokok serai sebab saya suka masak, doktor. Okey, kita rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, terus setia bersama dengan kami. Dia datang lagi. Nasib baiklah masa-masa gawat ni dia datang. Peluang kemasan ni. Sementara dia tengah ada ni, baik cepat-cepat aku rebut. Kenapa kau cakap seorang-seorang ni, Pak Wi? Dia datang lagi ni. Dulu dia pernah datang. Siapa yang datang lagi ni? Pening aku. Promosi iklan di IKFM, beli satu cuma satu. Promosi ni tepat pada waktunya. Sempena ulang tahun ke-25 IKIM. Kena cepat ni. Wow, promosi ni. Promosi. Bersempena ulang tahun IKIM ke-25, IKIM FM mengadakan promosi iklan beli satu percuma satu. Hubungi segera unit pemasaran IKIM di talian 03 6204 6263 atau layari FB IKIM Niaga untuk maklumat lanjut. Saya nak jadi doktor. Saya nak jadi angkasawan. Saya nak jadi hakim. Bagus, nak jadi apa pun boleh. Tapi, kenalah minum susu dulu. Susu Ilham mengandungi pelbagai nutrisi penting dari bahan-bahan yang terpilih seperti badam, kurma, kismis dan ginkgo biloba. Ilham, susu orang pandai-pandai.
Okey, kita kembali saat ini untuk pendengar yang baru je buka Ikim FM. Kita tengah sembang-sembang tentang tajuk gula berkhasiat tapi bukan racun. Bersama dengan Dr. Suri Rowi, pakar antioksidan Mardi. Ya, kami tahu sebenarnya memang ramai yang dah bertanya soalan, tapi kita nak habiskan soalan yang kita katakan sebagai syllabus ni. Ini ilmu asas yang semua orang kena tahu. Yang kena tahu. Ya, okey. Apa kebaikan pemanis semula jadi dan pemanis buatan atau tiruan ni, doktor? Memang tidak dinafikan pemanis tiruan pun ada kebaikannya sebenarnya. Tapi kalau nak ukur kebaikannya, pemanis semula jadi itu jauh lebih bagus daripada pemanis tiruan. Dan tapi perkara ini ialah harganya agak mahal berbanding dengan pemanis tiruan. Dan gula alkohol contohnya adalah contoh pemanis tiruan, xylitol, kan, yang banyak digunakan dalam produk-produk contohnya ubat gigi. Boleh mengurangkan kerosakan gigi sebenarnya. Dia bersifat antibakteria. Ada kebaikannya juga. Ada kebaikannya juga. Dan kadang-kadang diletak dalam chewing gum, kan, gula alkohol ni. Tapi perkara ni ialah bagi sesetengah pengguna, mungkin bila mengambil gula alkohol ni dia jadi perut jadi tidak selesa, ataupun kadang-kadang jadi laxative, maknanya cepat nak buang air. Dia ada juga kesan macam jadi kembung dan sebagainya kan kepada gula alkohol ni. Dan ada juga pemanis tiruan yang mungkin membahayakan jikalau diambil pada kuantiti yang tinggi. Contohnya pemanis tiruan daripada sakarin. Sakarin ialah pemanis yang banyak digunakan dalam makanan-makanan kering, contohnya buah kering dan sebagainya. Dan dia boleh menyebabkan kanser kalau diambil pada kuantiti yang tinggi sebenarnya. Okay. Dan itulah maknanya kita kena sebaiknya ialah guna pemanis asli, madu contohnya, atau pemanis tiruan yang biasa digunakan dalam makanan. Rasanya insya-Allah tak ada masalah. Baik, doktor. Mungkin doktor berjelaskan juga apakah jenis gula lain, doktor, yang mungkin mempunyai banyak khasiat. Gula-gula lain contoh. Okey, gula lain contohnya gula atau molasses. Molasses contohnya ialah gula merah. Kan? Gula merah ialah hasil sampingan daripada proses pembuatan gula. Kan? Cuma ialah contohnya dia tinggi bahan berkhasiat, contohnya bahan antioksidan yang banyak dalam gula merah. Contohnya bahan seperti syringic acid, bahan seperti vanillic acid, apigenin dan sebagainya. Dan semua bahan ini mempunyai sifat-sifat yang bagus untuk kesihatan kita. Cuma sebaiknya kalau kita diberi pilihan antara dua jenis gula merah, satu yang biasa, satu yang organik, lebih baik kita ambil yang organik. Sebab kita kata lebih yakin berbanding dengan yang tak organik. Sebab kalau organik biasa kandungan pestisidnya mungkin tak ada macam tu. So yang terbaik ialah ambil yang organik lah untuk gula merah. Saya tak apalah sikit untuk kesihatan. Esok sakit ribu-riban kena bayar. Kan korbankan sikit kan. Bagaimana pula doktor tentang gula sirap kurma? Gula sirap kurma sebenarnya pun antara sumber gula yang paling bagus. Sebab kandungan antioksidannya adalah yang tertinggi. Kan, gula sirap kurma ni. Dia juga kaya dengan bahan potasium dan juga bahan magnesium untuk kesihatan jantung kita. Nak buat macam mana tu gula sirap kurma tu? Biasanya dah dijual di pasaran. Jual pasaran memang ada. Okey, doktor. Mungkin ada maklumat tentang jenis-jenis herba yang telah melalui kajian saintifik yang mungkin boleh doktor kita cerita untuk membantu pesakit diabetes, doktor. Memang terdapat pelbagai jenis herba yang telah dilakukan kajian saintifik untuk membantu pesakit-pesakit diabetes, terutama untuk menurunkan kadar gula lah. Contohnya kat sini saya sertakan kat sini buah mahkota dewa. Buah mahkota dewa kan. Macam buah kedondong pun ada. Macam buah, tapi dia sebenarnya kalau merah kalau dah masak sebenarnya. Ni belum masak. Ni belum masak sangat. Buah mahkota dewa. Cuma ialah nama ni agak pelik sikit. Kadang-kadang nama herba-herba ni lain macam sikit. Contohnya belalai gajah. Tak ada belalai pun. Lain daripada itu pria katak kan. Pria katak, misai kucing. Misai kucing adalah sinonim dengan pesakit diabetes. Mengkudu. Selain daripada itu kayu manis. Kayu manis memang sangat berkesan untuk pesakit diabetes. Dan juga minum kopi O. Kopi O juga memberi kesan yang baik untuk pesakit tak diabetes. Letak gula, tak letak susu. Letak gula sikit saja. Sikit saja. Cuma sekarang ni kebanyakan kajian-kajian yang dilakukan di dalam dan di luar negara hanya menjurus pada tumbuh-tumbuhan ini saja, tidak menjurus pada produk. Dan di Mardi kita bangunkan produk mengikut orang kata spesifikasi. Contohnya kita kaji tengok macam mana kesannya pada buah pinggang, pada pankreas, pada jantung dan sebagainya. Macam tu. Maknanya kena kaji detail untuk keselamatan dan barulah satu benda atau satu teknologi itu diwar-warkan kepada umum macam tu. Okey. Bahan karbohidrat, doktor.
yang akan dipecahkan. Apa-apa kita makan macam nasi, benda yang bersumberkan karbohidrat ni akan dipecahkan kepada gula. Sebab tu tak payah nak makan benda manis lepas tu. Tapi style orang kita dah makan nasi yang banyak kan, 2-3 sepinggan penuh. Lepas tu minum pula air manis, dah berganda-ganda dia punya gula tu kan. Jadi apa jenis bahan yang sesuai untuk pesakit diabetik? Okey. Sebenarnya kalau kita lihat, kita perlukan sumber karbohidrat untuk tenaga. Dan dalam perut, contohnya beras kan, atau nasi, bila kita makan dia akan pecah pada gula. Banyak pada gula. Benda ni senang. Contohnya bila kita perhatikan orang buat tapai, contohnya tapai pulut. Tapai pulut manis kan. Macam itulah keadaannya dalam perut. Bila kita makan nasi, dalam perut dia akan jadi manis macam tu. Cuma macam tapai tu. Konsep dia macam tapai. Cuma kalau kita menghadapi masalah diabetes contohnya, kita kena menggunakan orang kata beras-beras tertentu kan, supaya kadar gula kita tidak meningkat dengan mendadak lah. Contohnya kita menggunakan beras perang. Sebab beras perang dia punya GI ataupun glucose index ni dalam 45 je. Dan beras basmati dalam 50. Kan? Roti wholemeal contohnya, roti wholemeal dalam 53 dan berbanding dengan roti biasa 70. Jadi setengah antara kita tak nak makan nasi tapi ambil roti, tapi sebenarnya itu pun kandungan gula dia tinggi juga sebenarnya dalam 70. Dan juga pengambilan buah-buahan seperti pisang, nanas tu perlu dikurangkan untuk kita orang kata mengatasi masalah gula dalam darah lebih tinggi macam tu. Itu untuk pesakit diabetik lah. Kalau anda normal boleh je makan pisang dan nanas. Boleh. Tapi kena orang kata berhati-hati juga pengambilan makanan-makanan sedemikian kan. Okey, silibus soalan wajib kita dah habis tanya. Okey, kita kembali kepada soalan daripada pendengar kita. Banyak ni doktor. Baik. Dari Amir Abu Hassan di talian WhatsApp Konti, dia tanya, kalau saya tanam pokok stevia, macam mana nak proses sendiri, nak simpan daun tu untuk digunakan setiap hari, doktor? Okey. Cara yang biasanya adalah dengan kita menjemur terus di bawah matahari. Atau jikalau di rumah kita mempunyai kemudahan oven contohnya, kita boleh panaskan stevia ni pada suhu kurang daripada 60 darjah. Kurang daripada 60 darjah supaya khasiatnya banyak. Terutamanya bahan-bahan berkhasiat antioksidan, paru galol contohnya. Dan jikalau kita panaskan pada suhu lebih daripada itu, besar kemungkinan bahan berkhasiat ni akan hilang. Maknanya akan rosak lah. Maknanya cara yang terbaik ialah jemur pada bawah matahari ataupun letak pada suhu 60 darjah Celsius jika diletak dalam oven lah macam tu. Maknanya stevia akan menjadi lebih berkhasiat jika dipanaskan, dikeringkan gitu. Sebab sebenarnya dalam daun ni dia ada enzim dan kita perlu orang kata merencatkan enzim tu daripada bertindak balas dan mengurangkan khasiatnya. Jadi dengan kita keringkan, enzim tidak boleh bertindak balas. Sebab enzim tu kena bertindak balas kalau ada air. So kalau kering dia tak boleh nak bertindak balas. Jadi khasiatnya akan lebih kekal lah, mana lebih tahan lama macam tu. Okey, kena keringkan dulu, petik 2 helai letak dalam letak dalam green tea. Ya, green tea. Okay. Lagi bagus tu. Haryati tanya, bagaimana cara pengambilan stevia yang sepatutnya? Selai dua daun je kan? Doktor cakap tadi kan? Dalam selai 2 daun. Dan ada yang bertanya, adakah digalakkan untuk pesakit diabetik menggunakan stevia sebagai pengganti gula biasa? Betul. Memang digalakkan. Sebab selain daripada memberikan rasa manis, tanpa kalori dan juga dia banyak bahan-bahan berkhasiat antioksidan yang mempunyai pelbagai fungsi. Sebagai anti-diabetes, sebagai anti-kanser dan sebagainya. Jadi sangat digalakkan untuk mengamalkan stevia sebenarnya. Saya, doktor, macam mana kita nak tahu doktor beza sebagai orang biasa ni kan, stevia yang betul dengan tak betul ni? Kita pun nak dapat juga maklumat macam mana doktor? Memang agak sukar untuk membezakan antara stevia yang asli dengan stevia yang tiruan, terutama produk stevia lah. Kalau macam daun stevia ni kita tahulah kan. Jadi biasanya apa yang saya buat adalah kita kena tengok pengeluar stevia tu. Biasanya pengeluar stevia yang ada license. Biasanya kita lebih yakin macam tu daripada kita terus beli daripada pengeluar yang tidak ada license macam tu. Yang diiktiraf oleh Kesihatan juga. Betul. Muhammad Zairuddin tanya, kayu manis tu nak guna macam mana untuk pesakit diabetes? Rebus minum air kayu manis ke, doktor? Ya, itu yang terbaik. Sebab sekarang ni ada macam-macam cara. Ada orang gunakan kayu manis ni dan di blend, jadikan dalam bentuk serbuk. Tapi itu sebenarnya kurang elok sebab perkaranya ialah bila blend, kadar selulus lagi lebih banyak. Jadi kadang-kadang kita makan jadi tak hadam dan sebagainya. Dan cara yang paling mudah ada jurus dengan atau tuang dengan air panas, mendidih dan biarkan sejuk dan kita amalkan setiap pagi. Dan bila saya tengok beberapa orang yang kena diabetik, bila dia mengamalkan kayu manis sebenarnya, biasa gula ni tidak akan lebih daripada 6, kadang 5
mana pada peringkat normal macam tu. Mana dia banyak faedah kesihatan sebenarnya kayu manis. Zero je ya. Kayu manis tu dengan air panas, lepas setengah jam dah sejuk minum. Selalu letak dalam sup je doktor. Biasa letak dalam sup. Senang kan? Saya. Okey. Dari Cik Maziha Abdullah tanya, bagaimana cara nak guna buah mahkota dewa tu doktor? Okey. Sebenarnya di Mardi kita belum lakukan kajian detail tentang penggunaan mahkota dewa. Tapi hasil pembacaan saya menunjukkan bahawa kita perlu keringkan juga. Perlu keringkan dan gunakan hanya contohnya dalam 1 ke 3 gram dengan segelas air. Itu dah cukup. Jangan ambil sumber-sumber berhasiat ini pada kuantiti yang sangat tinggi. Sebab di kuantiti akan memudaratkan kita. 1 hingga 3 gram dah cukup untuk setiap pagi sebenarnya. Okey doktor. Kita ada juga seperti gula yang kita hasilkan dari pokok-pokok. Of course lah kan yang kita ceritakan ni. Kita ada juga gula kabung doktor. Kan? Adakah ia sama seperti macam gula merah? Gula Melaka ke? Gula kabung ialah gula daripada pokok kabung ataupun kadang-kadang orang menyebut sebagai pokok enau. Dan gula kabung juga kalau kita tengok dia juga ada manfaat kesihatan. Contohnya kan kadar kalsium, kadar fosforus dan zat besi dalam gula kabung lebih tinggi berbanding dengan gula biasa. Dan kalau kita lihat dari segi GI atau glucose index bagi gula kabung hanya 35 berbanding dengan gula biasa 65 hingga 70. Jadi makna selain daripada gula Melaka, kita boleh juga gunakan gula kabung. Okey. Untuk kesihatan kita lah. Baik. Okey, itu dia Siti. Kalau kita lihat gula ni punya banyak gula kan, di sana manis, di situ manis, di sana manis kan. Jadi kena berhati-hati sebenarnya. Yang baik-baiknya manis juga, tapi manis yang memberikan manfaat untuk kita. Betul. Okey. Soalan yang bertanya ni, kalau nenas dan pisang mengandungi banyak gula dan kurang bagus untuk pesakit diabetik, bagaimana pula dengan durian doktor? Siron bin Hakim tanya dari Singapura. Okey, kalau kita tengok dari segi glucose index, durian tidaklah setinggi nenas dan nenas dan pisang. Dia lebih rendah. Tapi kita perlu juga berhati-hati dari segi pengambilan durian seandainya kita menghadapi masalah diabetik. Sebab durian juga tinggi kalori. Jadi kadang-kadang bila kita ambil banyak, itu yang jadi mudarat macam tu. Jadi bila kita ada diabetik, memang kena berhati-hati dari segi kadar pengambilan durian contohnya. Okey. Satu lagi, saya nak tanya, ada berapa jeniskah spesies pokok stevia, dan kalau ada spesies yang terbaik, yang mana satu untuk ditanam? Ke ada satu ni je yang kita bawa ni? Ke ada banyak jenis dia? Stevia ni ada banyak jenis. Setakat ni ada lebih kurang 20 spesies, bukan stevia, lemba lah. Lemba ada dalam 20 jenis lemba. Cuma stevia ni saya kurang pasti ada berapa banyak spesies sebenarnya. Tapi hasil kajian saya menunjukkan bahawa kandungan gula dalam stevia jika ditanam di kawasan tropika yang beriklim panas sebenarnya agak rendah berbanding dengan jika ditanam di kawasan beriklim sejuk. Sebab kalau tak silap saya kandungannya adalah lebih kurang 18% berbanding dengan di iklim sejuk dalam 25%. Maknanya tapi still kan kalau tengok khasiatnya masih tinggi lagi untuk stevia lah macam tu. Okey, dari Nur Hafizah nak tanya, antara beras perang dan beras rebus, mana yang elok untuk pesakit kencing manis? Okey. Beras perang dan beras rebus. Okey. Yang lebih elok adalah beras perang. Sebab dalam beras perang bahagian perang tu sebenarnya adalah bahagian yang berkhasiat. Bila dah diproses jadi beras biasa, khasiatnya ada tapi dah kurang sangat. Macam tu. Macam juga minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit bagus untuk kesihatan. Tapi bila dah kurangkan kandungan merah dia, kandungan carotenoids, maknanya khasiatnya dah kurang. Dan macam minyak kelapa sawit yang paling berkhasiat ialah minyak yang berwarna merah macam tu. Seperti juga beras, seperti juga gula macam tu. Okey, ada yang tanya tentang ibu gula yang digunakan untuk buat jeruk. Itulah suka sangat makan jeruk dari Malaysia ni kan. Mana tak pakai cancer. Okey, apa itu ibu gula dan adakah ianya bahaya? Ibu gula biasa dibuat contohnya menggunakan high fructose corn syrup daripada sirap jagung lah, fructose jagung daripada. Jika diambil pada kuantiti tinggi pun tidak elok untuk kesihatan sebenarnya. Walaupun fructose dia punya GI atau glucose index dia rendah. Tapi sebab jika diambil pada kandungan tinggi, dia tetap akan menaikkan kadar gula dalam darah juga sebenarnya. So kena orang kata berhati-hati dari segi dos pengambilan high fructose. Okey, sebelum kepada nasihat. Okey, ada beza tak gula tebu dengan gula pasir? Yalah, gula tu asalnya daripada tebu kan? Betul. Gula tebu tu gula macam mana? Gula tebu ialah gula yang dihasilkan daripada pokok tebu yang belum diproses. Maknanya belum
keluarkan bahan-bahan pewarnanya. Macam contohnya klorofil dan sebagainya. Dan kalau anda tengok gula tebu sebenarnya dia punya kebaikannya lebih banyak berbanding dengan gula pasir. Tapi kalau kita dapat contohnya kan gula pasir yang jenis panggil brown sugar, gula perang, itu lagi bagus daripada gula pasir biasa. Dan kalau dapat satu lagi gula merah organik, itu lagi bagus berbanding dengan gula pasir brown sugar dan juga gula pasir biasa. Dan kalau kita boleh buat sendiri, gula tebu pun bagus juga kan. Tapi kesempatannya nak buat. Macam mana awak blender tebu tu? Blender dan kita dapat airnya dan kita panaskan dan keringkan. Masakkan dia. Sehingga dia kering. Sehingga dia kering. Okey, maknanya banyak juga proses tu. Kalau mampu minumlah selalu gula perang, gula merah organik. Tak mampu gula merah organik, beli gula perang. Okey. Betul. Dan kalau mampu amalkan madu sentiasa. Lagi bagus untuk kita sebenarnya. Baik doktor. Nasihat. Dah di akhir ni doktor. Silakan doktor. Okey. Saya menasihati rakan-rakan pendengar dan diri saya sendiri dan untuk kita semua agar kita mengambil sumber gula yang baik untuk kesihatan kita. Contohnya gula Melaka, stevia, madu dan sebagainya. Dan kalau kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita ambil. Sebab kadang-kadang kita bila tanya, jaga makan tak? Jaga. Tapi macam mana jaga? Tak tahu. Kan? Jadi kena tanya orang yang tahu. Sebab tu dalam perkara tak tahu ni memang kena ambil perhatian lah. Sebab saya pernah berhadapan dengan ada seorang pakcik kan. Dia kata dia jaga makan. Tapi tiap-tiap hari dia makan. Pagi makan nasi, tengah hari makan nasi, petang makan nasi, malam makan nasi. Lalas kena kencing manis. Dia kata dia jaga makan kan. So maknanya kena tanya orang yang tahu dari segi pemakanan. Yang kedua ialah nasihat saya, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. InsyaAllah. Hari ni senyum, hari ni hari senyum. Ini yang manis tak beracun senyuman tak beracun. Okey, itu saja doktor. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Doktor, kami hargai sangat doktor dengan perkongsian ramai rakan-rakan kita dekat Facebook ni. Terima kasih Dr. Suri, terima kasih Dr. Suri sebab banyak beri info kepada kami, yang banyak memberikan maklumat kan. Sebelum doktor, gula batu. Okay. Gula batu, saya terpandang tu pendengar saya, gula batu. Dari segi khasiatnya, kalau banding gula batu dengan gula perang lagi tinggi khasiatnya banding gula batu sebenarnya. Gula batu daripada baik tak gula batu tu? Baik juga. Sebab biasa orang, contohnya orang demam kan, orang demam dia akan gunakan gula batu, getah anggur contohnya kan, dan kembang semangkuk dan letak gula batu kan. Itu pun bagus juga. Cuma saya belum buat kajian lanjut tentang apa kebaikan gula batu sebenarnya. Okey, kita dah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih Dr. Suri Rowi, saintis pemakanan ataupun pakar antioksidan. Itu istilah yang boleh kita gelarkan kepada Dr. Suri sebab banyak ilmunya, Syafiq. Baik, insya-Allah semoga memberi manfaat. Tambah lagi ilmu kita petang ni doktor pasal isu pemakanan yang baik untuk kita. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih juga kepenting untuk minggu ni. Jumpa lagi minggu hadapan doktor. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, balik ni kita pergi beli pokok stevia, Syafiq. Saya nak senyum je sebab saya tak minum gula lah. Senyum je sebab nanti terus masa manis. Ulangan untuk segmen Rahsia Alam ni boleh dengarkan pagi esok. Pagi ni lah jam 2.15 pagi. Kita jumpa untuk minggu depan. Untuk anda terus setia bersama dengan kami. Yang lebih teruk lagi, ada yang duduk di sekitar jenazah ini isap rokok dan sebagainya. Seolah-olah tidak merasakan bagaimana saat yang getir yang akan dihadapi oleh saudara kita yang akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu.